Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MPG, salam Mama Unggul serta salam KIPS di hatiku. Syukur Alhamdulillah kerana pada pagi ini 4 Julai 2021 saya dah mengambil kesempatan lah untuk sedikit perkongsian maklumat untuk renungan bersama anak-anak murid yang disayangi sekalian. Alhamdulillah kerana walaupun secara maya tak secara rakaman video saja, saya kira pada pagi ini saya akan berikan sedikit perkongsian atau tips untuk menjadi murid-murid yang cemerlang. Baik, antara ciri-ciri murid yang cemerlang ialah yang pertama sekali, tunaikanlah segala perintah Allah. Sebagai hamba Allah, kita sedia maklumlah kita wajib melaksanakan semua suruhan Allah. Terutamanya dalam solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni memang wajib dilaksanakan semua orang sebab ia merupakan tiang agama. Dalam kamu belajar pendidikan Islam pun, kamu juga belajar bagaimana baca dalam solat, bagaimana nak solat yang betul, yang sah. Di samping itu kita belajar mengaji dalam tasmik, dalam khatam Quran. Sampai itu bersedekah, mengamalkan amalan-amalan yang baik. Sebenarnya semua amalan ini adalah untuk membantu kita menjadi hamba yang soleh ataupun solehah. Okey. Baik, seterusnya untuk ciri-ciri murid yang cemerlang ialah yang kedua, sasiah diri. Berakhlak tinggi dan beradab mulia. Sekiranya kita melaksanakan semua surah Allah, solat tak tinggal, sedekah tak tinggal, walaupun 10 sen ke, lepas tu kita rajinkan diri kita membaca Al-Quran, insya-Allah kita akan jadi murid yang berakhlak tinggi dan beradab mulia. Kenapa? Kerana murid yang berakhlak tinggi dan murid dia jujur dengan diri dia sendiri. Contoh sekarang ni kita sekarang mengalami atau berhadapan dengan situasi PDPR. Pengajaran di rumah. Kamu berada di rumah, cikgu ada di rumah juga. Jadi cikgu tak nampak apa yang kamu berlaku di rumah. Di sini perlunya kejujuran dalam diri masing-masing. Sebab tu nombor 3, menumpukan perhatian dalam pembelajaran, dan yang keempat, mengulang kaji pelajaran. Walaupun PDPR, cikgu juga sentiasa merancang aktiviti yang sesuai dengan kamu. Serta fikir macam mana nak hantar faham yang ada kepada kamu. Melalui rakaman video, melalui WhatsApp, melalui Telegram, Telemeet, Google Meet dan sebagainya. Sebenarnya semua cikgu lakukan adalah untuk memastikan semua murid SKKJ ni mengikuti pembelajaran dengan baik. Walaupun kita tahu kalau ketika kita bersemuka dalam kelas kita boleh belajar aktiviti kumpulan, berkolaborasi dengan rakan-rakan kita, tapi di rumah kamu juga boleh melaksanakannya. Sekiranya kamu ada abang, ada kakak, ada adik, kamu juga boleh berkolaborasi dengan mereka. Ataupun kita boleh berkolaborasi dengan mak ayah kita. Mana-mana ibu-ibu yang boleh membantu anak di rumah, saya ucapkan terima kasihlah kepada ibu bapa yang bekerja. Di sinilah perlunya keikhlasan atau kejujuran anak masing-masing. Bagi memastikan anak-anak kita mengikuti PDPR, anak-anak perlulah jujur dengan diri. Jangan kata, mak ayah pergi kerja, kita kat rumah tak boleh belajar. Tak. Selain pada itu, cikgu juga ada berkongsi jadual TV didik. Apa yang kamu belajar melalui Telegram, melalui WhatsApp, melalui video yang cikgu hantar, kamu boleh perkasakan atau boleh kemaskan lagi dengan aktiviti menonton TV didik. Apa yang kamu belajar tu kamu boleh kuasai dengan lebih baik lagi. Sebab kita percaya orang yang rajin belajar, orang yang fokus pada pelajaran, orang yang berusaha, dia akan berjaya suatu hari nanti. Jadi kepada murid SKKJ, saya harap berlakulah kejujuran dalam diri masing-masing agar kamu dapat mengikuti semua sesi PDPR mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dalam jadual tu kita tahu, kita ada masa, kadang 3 masa, 4 masa, sebab masa pertama tu masa cikgu menghantar bahan ataupun cikgu berwasiat dengan kamu. Ada masa kamu buat kerja sekolah, ada masa isi bimbingan dan sebagainya. Jadi saya haraplah dengan jadual yang diberi, dengan pelbagai aktiviti yang diberi, jadi panduan pada kamu, kamu ikutilah PDPR dengan baik. Bagi ada juga di kalangan kawan kita ni yang berkongsi peranti. Peranti tu maksud dia alat lah, alat telefon dan sebagainya. Baik, kepada yang berkongsi peranti, kamu ambil sedikit maklumat dulu, dan kalau katalah kena buat kerja sekolah, buat je dulu. Maknanya melalui buku tulis ke, buku teks ke, buku aktiviti ke. Buat, bila dah siap,
esok ke lusa ke boleh hantar maklumat kepada cikgu. Jadi kamu kena jujur. Bukan sekadar isi link kehadiran, kamu tak buat kerja sekolah. Okay. Begitu juga ada yang berkongsi peranti dengan mak ayah. Mak ayah pergi kerja, balik baru mak ayah dia maklum. Benda apa yang kena buat. Jadi dia buat. Okay. Walaupun lewat, cikgu akan tetap terima mesej dari kamu yang menyatakan kamu siap kerja sekolah. Yang penting kamu kena siap kerja ataupun tugasan yang diberi oleh cikgu. Baik, seterusnya untuk tips seterusnya ialah yang kelima, aktif dalam co-curriculum. Okay, yang keenam, menjaga kesihatan dan kebersihan. Yang ketujuh, belajar dari kesilapan. Baik, yang kelima ni, aktif dalam co-curriculum ni kita tahu sebagaimana yang kita sedia maklumlah, kalau murid tahun 4, 5, 6, pelbagai aktiviti yang dirancang oleh pihak unit co-curriculum secara atas talian. Dari segi unit uniform, dari segi kelab persatuan, 1M, 1S. Jadi kamu kena ikuti, kena buat tugasan yang diberi supaya kamu dapat ditafsir, projek kamu tu dilihat, dinilai untuk beri markah dalam PJSK kamu nanti. Selain pada itu, cikgu juga berkongsilah aktiviti pertandingan di peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat kebangsaan dan sebagainya. Walaupun semua dijalankan secara atas talian, tapi sebenarnya ia akan berimpak yang positif kepada kamu nanti. Ia akan beri markah kepada kamu dalam PAJSK. Baik, kalau kita lihat yang nombor 6 pula, menjaga kesihatan dan kebersihan. Ia bertepatan dengan etos sekolah kita, iaitu SSBC, Sekolah Selamat, Sihat, Bersih dan Ceria. SSBC ni saya kira bertepatan dengan keadaan ataupun situasi yang kita hadapi sekarang, di mana kita mesti pastikan diri kita selamat daripada COVID-19. Bagaimana? Dengan menjaga jarak fizikal. Kalau kita keluar pergi kedai ke pergi mana ke, pakai pelitup muka, basuh tangan ataupun sanitize tangan. Kita pastikan diri kita selamat pada perkara tersebut. Okay. Jaga kebersihan supaya diri kita sentiasa dalam keadaan ceria, sihat daripada kekotoran dan sebagainya. Jadi saya haraplah kepada semua SKKJ sentiasa bersedia untuk belajar dengan memastikan kesihatan dijaga, kebersihan dijaga agar diri kita sentiasa bersemangat untuk mengikuti PDPR. Okay, makan minum, tidur kena cukup dan sebagainya. Baik, nombor 7 ni belajar dari kesilapan mak saya kepada murid-murid SKKJ yang sebelum ni tidak dapat ikuti PDPR. Okay. Tapi sebab bakal peranti, tak ada line internet. Tapi bila cikgu beri bahan, lembaran kerja, tugasan melalui modul-modul yang diberi tu, kamu kena siap. Kena siapkan tugasan tersebut. Ambillah sedikit, ambillah gambar sekeping ke, hantarlah kepada cikgu menyatakan kamu telah siap bahan-bahan daftar lembaran kerja yang diberi tersebut. Sekiranya kamu tak maklum pada cikgu, bagaimana cikgu nak mentafsir kamu? Sebab semua cikgu yang mengajar kamu, semua subjek ni dia ada pentafsiran bilik darjah. Jadi kepada murid yang sebelum ni tak siap kerja sekolah, yang tak buat apa tugasan sekalipun, harap dapatlah siap. Biarlah kita belajar agar kita tidak menyesal pada masa akan datang. Baik, sebab apa saya tekankan tadi, apa segala aktiviti yang perlu kita buat tu dalam PBD, dalam pelayaran, kerana ia akan berimpak kepada PBD, pentadsiran bilik darjah. Sebagaimana tadi saya maklum, selepas cikgu kamu mengajar, mereka akan beri TP, tahap penguasaan bagi kemahiran yang diajar. Jadi kalau kamu tidak hantar tugasan, tidak hantar maklumat yang kamu siap kerja sekolah, bagaimana guru akan mentafsir kerja kamu? Bagaimana mereka akan beri TP atau tahap penguasaan pada kamu? Ini sekarang ni bulan 7 dah. Nanti insyaAllah pihak sekolah akan berkongsilah dengan ibu bapa tahap pencapaian anak masing-masing mengikut subjek, mengikut mata pelajaran. Jadi kalau kita lihatlah PBD anak kita tu, TP anak kita masih rendah lagi, sama-sama kita pastikan anak kita dapat mengikutinya, mengikuti seri PTR ni dengan baik. Buatlah semua tugasan yang diberi. Baik, lagi satu aktiviti co-curriculum ni, apa bentuk curriculum pun akan berimpak kepada PAJSK. Pentadsiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Bagi murid tahap 2, mereka memang ada markah untuk PAJSK. Jadi sebab tu saya kata murid tahap 2 ni dia kena ikuti semua aktiviti yang di peringkat sekolah, peringkat daerah, kalau boleh peringkat negeri, kebangsaan dan sebagainya.
Lagi tinggi kita ikuti kita sertai aktiviti ni, lagi tinggi markah yang kita akan dapat. Jadi tamat tahun 6 saya harap tahun 6 akan ikutilah semua aktiviti, akan beri markah yang baik pada kamu nanti. Baik, secara keseluruhannya sebab apa pihak sekolah menekankan sangat pada PBD dan juga PJSK dan juga dua kriteria lagi betul psikometrik dan juga ujian segak, kerana ia akan memberi impak pada keseluruhan PPSR, pelaporan pentaksiran sekolah rendah. Kita tahu sekarang ni UPSR dah tak ada, hanya bergantung kepada PBD, PJSK, psikometrik dan juga ujian segak. Jadi PPSR ni adalah secara keseluruhannya akan melibatkan pencapaian anak-anak kita dalam pelajaran dan juga aktiviti co-curriculum. PBD, PJSK ni akan dilihat, akan memberi kredit kepada kamu sekiranya kamu akan melangkah ke sekolah menengah nanti. Yang mana nak minta SBP, nak minta MARA akan benda ni lah yang perlu dimikir dia sebab ia akan beri kredit pada kamu. Jadi saya haraplah kepada semua ibu bapa dapat pastikanlah anak-anak kita mengikutilah semua aktiviti, siapkan tugasan yang diberi. Di peringkat sekolah sebenarnya banyak juga aktiviti yang dilaksanakan. Sebagaimana kita sedia maklum, setiap bulan adalah bulan panitia. Sebelum ni kita dah ikuti bulan panitia sains, bahasa Inggeris, matematik, bahasa Melayu, muzik dan sebagainya. InsyaAllah dalam minggu ni juga akan dilancarkan bulan PPSS, bulan pusat sumber. Jadi saya haraplah dengan aktiviti yang dirancang oleh Jawatankuasa Pusat Sumber nanti pada semua murid tahun 1 hingga 6 juga para sekolah, maka rebutlah peluang ini untuk mengikuti, menyertai semua aktiviti. Sebagai contoh, sebelum ni PSS dah buat pertandingan mini perpustakaan di rumah. Itu hanya membantu persekitaran pembelajaran anak kita di rumah. Pertandingan baca kuat ke kan. Jadi saya haraplah kepada semua murid sekalian, pada para sekolah tahun 1 hingga 6, ikutilah sertailah aktiviti yang akan dilancarkan oleh pusat sumber sekolah nanti. Banyak aktiviti yang menarik yang boleh kamu sertai, yang boleh kamu berkolaborasi dengan keluarga kamu, dengan kakak, dengan abang, ibu bapa dan sebagainya. Jadi saya harap kepada semua bapa dapatlah pastikan anak-anak kita mengikuti semua sesi PTPR dengan baik. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua bapa yang beri komitmen yang pastikan anak-anak dapat ikuti dengan baik. Walaupun tanpa peranti yang canggih, pihak sekolah bersedia maklum, jadi kita sediakan modul. Bahan yang diberi itu hendaklah kamu disiapkan kerana ia akan beri impak kepada PBD masing-masing. Jadi itulah untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua, kepada pengurusan saya, PK1, PKHM, PKKO, barisan guru-guru SKKIJA yang banyak beri komitmen dalam memastikan semua sesi PTPR dapat dijalankan dengan baik mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Terima kasih kepada semua bapa yang sama-sama beri komitmen bagi memastikan anak-anak dapat belajar dengan baik. Menolong anak-anak di rumah, bagi yang tidak faham, bolehlah secara personal berhubung dengan guru subjek masing-masing. Minta maaf banyak-banyak pada semua atas colotan pada pagi ini. Saya harap dengan perkongsian pada pagi ini akan memberi sedikit impak lah kepada anak-anak kita yang sebelum ini culas ataupun kurang ikuti sesi PPR, akan terus bersama guru masing-masing ada sesi PPR selepas ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.